Mari kita berdoa Bapak Ibu. 我们一起祷告。 Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari Minggu ini. 主，我们感谢你赐下这样的机会，让我们来敬拜你。 Kami bisa berkumpul berada di dalam rumah Tuhan karena anugerah Tuhan. 因着你的恩典，我们能够聚在你的殿中。 Di tengah banyak pilihan yang kami boleh ambil, Tuhan mampukan kami untuk pilih beribadah kepada Tuhan. 在我们众多的选择当中，感谢你，让我们能够选择来敬拜你。 Tolong kami ketika membaca firman Tuhan supaya Allah Roh Kudus sendiri menerangi hati dan pikiran kami. 主啊，求你帮助我们，当我们阅读你的圣经的时候，圣灵能够点亮我们的心思意念。 Kami juga perlu pertolongan Tuhan sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. 我们也需要上帝的帮助，让我们能够行出上帝的话语。 Urapi hamba-Mu yang terbatas untuk bisa menguraikan firman-Mu. 求你告诉你的仆人，让有能力来传讲你的话语。 Urapi setiap kami sehingga bisa menikmati dan melihat Tuhan di dalam firman-Mu. 也求你告诉我们每一个人，好让我们能够看到你的真理。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon. 奉靠主耶稣的圣名，我们祷告和感谢。 Amin. 阿门。 Selamat siang Bapak Ibu Saudara. 各位主持弟兄姐妹，中午好。 Mari kita membuka kitab Kejadian pasal yang kedua melanjutkan pembahasan dari kitab Kejadian. 让我们打开创世纪第2章，我们继续我们对创世纪的解剖。 Pasal 2 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan demikian. 第2章第1到第3节，上帝的话这样子说： Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. 第1节到第3节，天地万物都造齐了。到第7日，神造物的工已经完毕，就在第7日歇了他的一切的工，安息了。神赐福给第7日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的工，就安息了。 Bapak Saudara pasti pernah mendengar pepatah ini. 各位兄弟姐妹肯定能够听过这句话语 Time is money. 时间就是金钱。 Bapak Saudara, perkataan ini disampaikan atau ditulis pertama kali tahun 1748. 这句话呢是从1974年开始有这句话的出现。 Tahu gak siapa yang mengatakannya? 你知道是谁写的吗？ Ada yang tahu? 有人知道是谁说的话吗？ Bapak Saudara kalau punya $100 bill, uang $100 US, 如果你有美金100元的话， di situ ada gambar siapa? 那里有谁的画像呢？ Siapa? Benjamin Franklin. 就是便雅悯。 Lalu Moses kayaknya banyak simpan $100. 肯定有很多的美金收起来吧。 Bapak Saudara, dalam satu esai ketika dia ingin mengajarkan kepada seorang pebisnis muda di Amerika, Benjamin Franklin, salah satu tokoh pendiri Amerika Serikat, mengatakan hal ini. Hey young man, time is money. 所以在这个一个时代里面呢，当有一些人要创业的时候呢，便雅悯便这样子说：时间就是金钱。 Bapak Saudara, kalau zaman sekarang ini kita mengerti time is money itu cenderung positif atau negatif? 那么现在当今时代，我们认识到这个时间就是金钱，是以正面的来理解，或是负面的理解呢？ Seakan-akan waktu itu harus dimanfaatkan secara total untuk dapatkan uang, bukan? 那么仿佛呢，我们要使用所有的时间，就是去寻找金钱。 Tapi waktu Benjamin Franklin menyampaikan hal ini, dia ingin menegur seorang anak muda yang santai-santai, berleha-leha, menghambur-hamburkan waktu, padahal dia seorang businessman. 当费尔敏说出这句话的时候呢，其实还在责备一个年轻人，因为他在那里很悠闲的过日子，而且实际上他是一个创业者。 Tapi hari ini kita menilai segala sesuatu demi pendapatan, demi uang, demi pencapaian. 但是今天呢，我们学这句话是为了我们能够寻找金钱，去好好的利用金钱。 Kita mengukur penggunaan waktu kita atau kita mengukur keberhasilan kita dengan pencapaian, khususnya uang. 我们来衡量我们的成功，衡量我们的一切的益处，来寻找去金钱。 Pertanyaannya bagaimana Allah menilai kesuksesan? 那么问题是，上帝怎么样的去评价成功呢？
Lain lagi halnya dengan William Shakespeare, salah seorang tokoh sastrawan dari Inggris. 那么英国的一位文学家就是William Shakespeare 这样子说， Dia mengatakan kesenangan, kenikmatan dan hal-hal atau kerjaan yang kita lakukan, yang kita nikmati itu seakan-akan membuat waktu itu pendek sekali. 那么他说，仿佛我们所享用的、我们的享受的一些的享乐，或者是我们的喜爱，或者是我们所做的一个工作，我们做这样子做的，仿佛时间是很简短的。 Dalam hal apa kegiatan yang kita lakukan yang membuat kita lupa waktu, Bapak Ibu? 而且我们所做的东西呢，仿佛让我们忘记了时间。 Khususnya di zaman teknologi seperti sekarang. 特别是当今科技的时代， Ada yang mau ngaku? 有人要承认吗？ Nggak ada yang mau ngaku. Biasanya kita habiskan waktu dengan ini, Bapak Ibu Saudara ya. 很多时候呢，我们就很多时间用在一些的那个科技上。 Mungkin yang lahir tahun 40-an sampai tahun 90-an, 80-an tidak terlalu banyak terpengaruh dengan hal ini. 可能在40年代或到80年代，可能不会受这个的影响。 Tapi lihat anak-anak kita zaman sekarang, selain 3 hal ini, belum lagi dengan game yang setiap kali ada waktu kosong, mereka pasti isi main. 但是我们看当今我们的孩子，只要有闲下来的时间，他们就会去玩手机，或是找那线上的游戏。 Mengisi waktu dengan sesuatu kesenangan. 他们为了就是用这些他们所喜爱的东西来填满他们的时间。 Padahal kita tahu kita harus menggunakan waktu dengan sangat bijak. 但是呢，我们需要好好的利用时间。 Makanya Rasul Paulus di dalam Efesus 5:16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 而且使徒保罗在以弗所这样说，要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。 Bukan harinya jahat, bukan waktunya jahat, tapi keinginan daging kita. 不是时间是邪恶的，或是时代是邪恶的，而是我们的意念是邪恶的。 Jadi ketika berbicara time is money, bagaimana Allah menggunakan waktu? 当然，我们想说时间就是金钱，上帝怎么样的使用时间呢？ Keluaran 20 mengajarkan kita gini ketika membahas tentang hari Sabat. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. 在出埃及记这样子说，因为6日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第7日便歇了一下的工作。 6 hari Tuhan bekerja menciptakan seperti yang sudah dibahas di minggu yang pertama. 那么6天的时间呢，上帝使用来创造天地和其中万物。 Tapi dia berhenti di hari ke-7. 但是在第7日，他就歇了他一切的工作。 Demikian firman Tuhan yang tadi di awal kita baca, bukan? 就好像刚才我们读的经文一样。 Pada hari ke-7, ayat yang kedua Kejadian 2, Allah berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu dilanjutkan di ayat yang ketiga, pada hari itulah, hari ke-7 itu, Tuhan berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. 到第七日，神造物的工已经完毕，就在第7日歇了他一切的工，安息了。神赐福给第7日，定为圣日。 So di ayat 2 digunakan kata bahasa Ibrani aslinya yisbot, tapi akar katanya sama seperti ayat yang ketiga, sabat. 所以这个停下来就是安息的意思，圣日的意思， Arti yang pertama, berhenti. 就是停下来，停止。 Sesederhana itu, sabat artinya berhenti. 所以呢，很简单的说，安息就是停止一切。 Tidak ada pengertian lagi, berhenti ya stop artinya. 那么停止是完全停下来， Tidak melakukan sesuatu yang rutin. 不做一些规律或是常律的事。 Khususnya secara umum 6 hari kita bekerja. 就好像我们6天的时间我们工作， Bahkan bagi para hamba Tuhan 6 hari pelayanan. 所以对于主仆的话呢，就是6天他们都在服侍， Berhenti. 然后就停下来安息。 Firman Tuhan mengatakan begini. 上帝这样子说： Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Berhenti engkau, anakmu laki-laki, perempuan, hambamu laki-laki, perempuan, hewanmu bahkan, ataupun pendatang di dalam kotamu. 那么上帝话说：当纪念安息日，守为圣日。
6日要劳碌做你一切的工，但第7日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做。 Bagi Bapak Ibu Saudara yang justru di hari Minggu banyak orderan, 对于我兄弟姐妹，在礼拜天肯定有很多的那个订单， gimana Bapak Ibu? 你们又怎么做呢？ Bapak Ibu, kita sudah melihat di hari ke-7 Allah berhenti. 我们看到第7日，上帝歇下他的工作， Itu adalah polanya Tuhan, 那是上帝的方式或是模式， patronnya, teladannya Tuhan. 就是上帝的那个榜样。 Tuhan sudah mencontohkannya kepada kita. 上帝赐给我们榜样了， Lalu apa respon kita? 那么我们的反应又如何呢？ Saya pikir respon kita cuma ini, 我们的反应就是这样子， mengikuti teladan Allah. 就是跟从上帝的榜样。 Sekali lagi ya, ini polanya Tuhan. Hari ke-7 Allah berhenti. 这就是上帝的方式或是模式。第7日他就停止了，安息了。 Maka 因此， hari ke-7 hari Sabat bagi Tuhan Allah kita juga diminta berhenti, jangan melakukan pekerjaan apapun. 因此这一日就是上帝所定为的圣日，我们就要停止一切我们手上的工作。 Bapak Ibu yang nggak bisa diem susah nih. 如果那些不能停下来的就很难。 Berhenti kan bisa jadi begini. Ya saya berhenti secara fisik. 那么停下来可能说我在那个肉体上是停下来了， Tapi pikiran jalan terus ya. 但是我们的思维还是一直的不动工。 Pikiran memikirkan hal-hal yang berkenan dengan pekerjaan, dengan mendapatkan keuntungan, dengan prestasi, dengan reputasi. Terus otak akan muter. 我们的思维一直的在想，我要怎么样的做才能够成功，怎么样的得到更多的金钱，更加能够更加的成功。 Tapi Tuhan katakan berhenti. 但是上帝说要停下来， Dan karena ini polanya Tuhan, maka saya setuju sama Nike. Just do it. 所以因为这是上帝的方式是模式，所以我很赞成 Nike 所说的，就这样做吧。 Saudara, kalau saudara termasuk orang-orang yang suka bertanya, kenapa saya harus berhenti? 如果一些很喜欢发问的人讲说为什么我要停下来， Kalau ini firman Tuhan dan saudara bertanya begini, kenapa Tuhan? 如果这是上帝的话，如果你问的话，上帝为什么这样？ Kalau Tuhan jawabnya seperti saya jawab begini, ya terserah gua mau ngomong kayak begitu. 如果上帝好像我就是跟随我嘛，我喜欢这样子做，你就跟着吧。 Saudara bisa terima gak? 你能够接受吗？ Susah loh. Itu Lakukan benar. saja. Ini firmanku, lakukan saja. 但实际上说，这是我说的话，你要照着我的话去做。 Kenapa Tuhan? 为什么呢？ Gak ada alasan, lakukan saja. 没有任何的理由，你就照样做。 Saudara, Tuhan kita kan maha tahu ya. 我们的上帝是无所不知的， Tuhan kita maha bijak kan ya. 我们的上帝是蛮有智慧的。 Kita ada sekarang pun karena pemeliharaan Tuhan bukan? 我们能够也今日也是上帝的选择。 Apakah Tuhan sudah ada di hari esok kita? 上帝是否在我们的明日里？ Kenapa kita mesti mempertanyakan? 为什么我们需要这样子发问？ Just do it. 你就照做， Tapi juga jangan kebablasan ya, saudara. 但是却不能够那个控制。 Berhenti bekerja lalu kemudian ya udah sama sekali berhenti. 那么停止工作就完全的停下来。 Satu kali seorang rekan waktu saya pelayanan di Pluit cerita ketika dia sekolah teologi di Swiss. 那么有一天呢，我一个朋友他在瑞士上学的时候， Dia punya tetangga orang Yahudi. 他有一个邻居是一个犹太人。 Hari-hari biasa ya masing-masing hidupnya. 那么每一天呢，就照个人照个人的工作去做。 Tapi kalau hari Minggu orang Yahudi itu tiba-tiba jadi bersahabat dan ramah luar 但 biasa. 是礼拜天呢，这个犹太人却非常的友善，非常的和谐。 Sorry bukan hari Minggu tapi hari Sabat, hari Sabtu. 不是礼拜天，而是安息日星期六。 Setiap hari Sabat, hari Sabtu itu rekan saya ini diundang datang ke rumahnya. Kita ngopi-ngopi yuk. 每次的星期六或是安息日，他就邀请我们去他的家里去做客。 Lalu beberapa kali awal rekan saya senang-senang aja. Ini ada perubahan yang positif. 那么我的朋友讲说，哇，这有很正面的一些的改变。 Tapi ternyata setiap hari Sabat itu ketika diajak ngopi-ngopi ada udang di balik bakwan Bapak Ibu. 但是每个安息就是星期六，他邀请到他家里去喝咖啡，但是却有一些目的。 Kenapa? 为什么？ Karena hari Sabat
hari Sabtu itu untuk orang Yahudi, dia nggak boleh pencet, bahkan untuk pencet satu pencetan coffee maker. 因为呢，在星期六这安息日，他连泡咖啡的按钮都不能够按下去。 Orang Yahudi bikin aturan Sabat yang tadinya untuk memberikan kelegaan. 那么犹太人本来是定下安息日，是为了能够安歇。 Tapi kemudian mereka membuat 613 peraturan yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat. 而且他们却定了600多条的规则，不能够在安息日做的。 Kalau jalan, jangan lebih dari beberapa langkah. 如果行走呢，不能超过几个步伐， Gak boleh masak. 不能够煮菜。 Itu aturan yang 613 itu belum seberapa, kemudian dijabarkan lagi menjadi ribuan peraturan yang detil. 那么起初的613条呢，结果他们就加到1000多条。 Bapak Ibu Saudara, padahal 其实呢， Tuhan Yesus mengajar di hari Sabat. 主耶稣在安息日也是在教导， Yesus perlu pergi ke sinagoge. 而且他也需要去到其他地方， Itu pasti lewat beberapa langkah, banyak. 肯定是超过了某些步伐。 Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. 主耶稣在安息日医治人， Yesus membiarkan murid-murid memetik gandum di hari Sabat. 主耶稣也任由他的门徒在安息日去摘这个麦子。 Itu poin kedua dan poin ketiga, orang Farisi dan ahli Taurat bahkan sampai mau merencanakan membunuh Yesus karena melanggar hari Sabat. 因此，第二点和第三点呢，那些犹太人更加的那个设谋要杀死主耶稣， Bapak Ibu, hari Sabat berhenti untuk mencari uang. 因为他们那个安息日是停下来去找钱的， Berhenti untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi jaminan kita hidup. 为了寻找一些我们生命中的一些的保障， Kegiatan sehari-hari. 就是一切日常的活动。 Bapak Ibu Saudara, 各位兄姐妹， sekali lagi, kalau itu adalah perintah Tuhan, lakukan saja. 如果那是上帝的命令，我们就照做吧。 Ini ketika kita tidak bertanya apa-apa, itulah iman. 如果我们什么都不问的话，那就是我们的信心。 Bapak Saudara, yang kedua, arti dari Sabat adalah beristirahat. 那么第二就是关于安息日，就是休息。 Firman Tuhan yang tadi kita baca, paralelnya dalam Ulangan pasal yang kelima, mengatakan seperti ini. 那么刚才我们读的经文跟那个在生命记的经文是平行的。 Hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu, jangan lakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki perempuan, hambamu laki-laki perempuan, lembumu, keledaimu, segala hewanmu, pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan beristirahat seperti engkau juga. 但第7日是向耶和华当守的安息日，这一日你和你的儿女、仆婢、牛、驴、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，使你的仆婢可以和你一起安息。 Berhenti untuk beristirahat. 那么停下来是为了要安息， Tapi saya tidak merasa lelah. 但是我却不觉得很放松， Energi saya masih banyak nih. 我的力量还有很多。 Pertanyaannya lagi, kalau gitu kenapa? 那么又再问了，为什么呢？ Sudah tidak banyak orang yang energinya berlebihan gitu, sehingga sepanjang minggu hari ketujuh terus lanjut terus berulang gitu, bertahun-tahun tidak perlu istirahat. 有些人的能力或是力量是很大的，以致呢在礼拜天或是在每天的生活中呢，他们都用不完。 Orang yang terus-terusan kerja itu adalah orang-orang yang istilah zaman sekarang overwork. 那么一直不断去工作的人是那些过量的工作的人， Dan hanya sedikit orang yang kayak begitu. 但是很少人却是这样。 Lebih banyak orang yang sekarang di dunia maya populer dengan istilah mental health. 那么在当今的时代呢，都有这样一句话，就是心理的一个健康。 Karena terlalu dipush, dituntut dalam bekerja, mengalami masalah kesehatan mental. 因为有很多的要求，很多的那个要求或是被动的话呢，就是很多在心理上的健康就有问题了。 Orang-orang menyadari masalah kesehatan mental ini penting. 所以这些人在心理健康是很重要的。 Karena tanpa istirahat, tanpa berhenti orang bisa mengalami stres, kecemasan, depresi, lalu kemudian juga
mual karena kebanyakan kerja, burn out. 因为一个人如果一直不停的工作，一直在不停的那个动工的话呢，他们在心理上的就出现了一些的健康的问题，可能会压抑，可能会忧虑或是焦虑，或者是一些很沮丧。Bapak Saudara, yang namanya over itu selalu tidak baik. 凡是过量的都是不好的， Overtraining juga nggak bagus. 是过量的去训练也不好， Overeating juga nggak bagus. 过量的吃东西也不好， Apalagi juga overthinking ya. 或者更何况是过量的去思考， Pasti nggak bagus. 肯定不好。 Bapak Saudara, tadi juga ini Tam Ismani ya. Nah, makanya kita perlu menyadari begini. 因此呢，我们需要这样子想。 Kalau kita tidak punya waktu berhenti, kita tidak punya waktu istirahat, otak kita terus berputar, terus fisik kita juga terus bekerja. Bayangin ya, selama 6 hari itu terus dicekokin ke dalam diri kita. 那我们想想一下子，如果6天之久呢，我们没有任何的休息，一直的工作，一直的去想东西，一直的去用量我们的能量，那么这一切都是加在我们的思想上或者身体上的。 Nilai-nilai dunia itu memaksa masuk, menerobos, baik kita mau, baik kita tidak mau, itu masuk ke dalam diri kita. 那么世界的价值观呢，不论是好或者不论是我们对我们好或者不好的，一直的加在我们的身上。 Ditambah kita tidak pernah saat teduh lagi setiap pagi. 所以我们已经不再有时间安息， Yang masuk itu drama Korea. 那么就进入了就是在那个韩国的一些连续剧。 Yang masuk itu quotation yang kelihatannya keren tapi sebenarnya apa prinsipnya duniawi. 很多的那个方式好像是很了不起的，但是很世俗的。 Maka ada seorang yang mengatakan begini. 因此有人这样子说， Harus ada prioritas nilai dalam semua kehidupan kita. 所以在我们的所有的生活当中，我们需要有一些价值观的优先权。 Pentingnya Sabat bagi orang Israel. 那么对于以色列人，安息日的重要。 Menjalankan Sabat berarti mengalihkan perhatian dari diri sendiri dan kebutuhan hidup sehari-hari. Menjalankan Sabat menawarkan kesempatan untuk menata ulang hidup dengan cara melihatnya dari sudut pandang Allah. 那么以色列人呢，他们遵守安息日，意味着要远离自我中心和每个周的6日的工作的需要。那么因为他们的生活提供了一个安置的按钮，让他们重新得到上帝，能够知道上帝的视角。 Petanya kalau kita dalam kondisi yang sedang jauh dari Allah, tidak pernah membaca, berdoa, kapan itu waktu menata ulang hidup dengan cara melihatnya dari sudut pandang Allah? 所以试想想，如果我们每一天没有读经，没有跟上帝建立一个良好的关系，我们哪里有时间，哪里知道我们怎么样去明白上帝在我们生命中的旨意呢？ Ada yang pernah sharing, seorang hamba Tuhan bilang begini. 有的人曾经分享一个主仆这样子说： Bayangin ya jemaat kita, 你要试想想，我们的会众 udah seminggu seharian kerja, 已经工作了1个星期， terus hari Minggu datang ke gereja mengharapkan mendapatkan sesuatu, 那么他们礼拜天到教会，希望得到一些东西， tapi ibadahnya jelek. 但是敬拜却不好。 So kalau mau dipikirkan dari perspektif yang lain, 如果我们从其他的观点看， sudah seminggu kerja keras, 1个礼拜你一直都很劳碌的去工作。 nggak ada waktu. Saya bersimpati dengan mereka yang memang dari pagi udah harus bangun sampai malam baru pulang kerja. Nggak ada waktu untuk saat teduh. 所以我很可怜他们，从早上起床就要去工作，直到晚上才回家，完全没有时间去读圣经或者是跟上帝建立 Hanya hari 新的关系。 Minggu lah satu-satunya kesempatan untuk dengarkan firman Tuhan. 唯有礼拜天是能够听到上帝话语的时间。 Waktunya untuk menata ulang kembali dengan segala kehektikan di dalam pikiran. Harus memikirkan tentang kerja, tentang keluarga, tentang pelayanan. 只有这一天，他们能够卸下一切的思想，为他们的工作的方面，或者是家庭方面，或是需要方面的思想。 Di hari Minggu lah kita kembali ke hadapan Tuhan untuk memikirkan ulang. 所以只有礼拜天，我们来到上帝的面前，我们要回想。 Khususnya melalui firman Tuhan yang menarik kita kembali, mengkalibrasi pikiran kita kembali, memprioritaskan ulang apa yang menjadi nilai paling penting dalam hidup kita. 所以只有礼拜天，当我们我们能够思想上帝的话语，我们能够知道什么东西是比较优先的，或是重整我们的一些的思维。 Kalau dulu orang Yahudi hari Sabat tuh hari Sabtu,
以前呢，犹太人他们的安息日是星期六。 Kemudian terjadi di sepanjang sejarah gereja perubahan sampai kita menyepakati bersama hari Sabat kita orang percaya adalah hari Minggu. 知道的时间的流转，时间的流逝，到后来我们才知道安息日是定在星期天。 Hari di mana kita bisa berkumpul secara kolektif, beribadah, menikmati kehadiran Tuhan. 就是在这一天，我们能够聚在一起，能够一起享受上帝的真理。 Mendengarkan firman Tuhan, merefleksikan apakah saya sudah jauh dari standar yang Tuhan tetapkan di dalam firman-Nya. 我们能够听听上帝的话语，并且能够反思上帝的话语，能够回应在我们的生活当中。 Jadi jangan hilangkan kesempatan setiap hari Minggu. Dengan mudahnya kita cari-cari alasan untuk, aduh Tuhan ngertilah saya capek hari ini. 所以千万不要在礼拜天去找种种的理由不来敬拜，说我是很累的。 Aduh banyak tugas, banyak pekerjaan yang belum selesai. Kalau saya ikut ibadah sayang waktunya. 我还有很多东西要做，还有很多东西做不完。如果礼拜天去敬拜是浪费时间。 So, mungkin kita perlu memperhatikan hari Sabtu. 所以我们要好好想想星期六， Tidur lebih awal. 比较早睡， Siapkan hati dan pikiran. 预备我们的心思意念。 Ibadah, Tuhan hadir. Tuhan yang mengundang kita. Bukan kita yang undang Tuhan. 因为敬拜的时候呢，上帝临在我们当中，是上帝邀请我们来，不是我们邀请上帝来。 Sosok pribadi yang terhormat itu mengundang kita yang bukan siapa-siapa. 那个最尊为大的那个位格，邀请我们来到他的面前来敬拜他。 Masa kita mau sembarangan datang kepada pribadi yang paling terhormat itu? 那难道我们要随随便便来朝见那至高无上、最可畏的上帝吗？ Saudara, secara teologis, 如果在神学院方面， ketika kita beribadah di hari Sabat, 当我们在安息日敬拜上帝的时候， kita diajak untuk mengingat bagaimana selama 6 hari Tuhan bekerja. Tuhan bekerja menciptakan ini dan itu bukan sekedar untuk kemuliaan Dia, itu benar. Tapi juga bagaimana melihat, merefleksikan kembali Tuhan menyiapkan wadahnya sehingga manusia bisa layak hidup di dalam dunia. 而且在安息日就是星期天的时候，上帝要提醒我们，他怎么样在6天做一些创造的工作，不是为了他自己的荣耀，而是为了我们能够享受其中他所造的一切。 Pekerjaan yang saudara masih bisa ada di dalamnya. 我们在当中，我们能够有我们的工作。 Keluarga dalam segala kelemahan yang Tuhan di dalamnya masih tempatkan kita. 那么上帝在我们一切软弱中给我们的家庭， Gereja yang Tuhan berikan di dalam segala keterbatasan juga kita masih bisa menikmati semuanya pemeliharaan Tuhan. 那么上帝所赐我们的教会虽然充满着有限呢，但是我们在当中能够享受。 Alasan yang kedua, 第二个理由， firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 5, haruslah kau ingat bahwa engkau, kita, kalau ini mungkin bangsa Israel, dulu budak di tanah Mesir. Engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung. 所以在那个生命记也这样子说，我们以前记得，我们以前是做过奴仆的，当时上帝却领我们出埃及，那然后呢，上帝将我们从那里领出来，好让我们能够受到上帝的吩咐，能够守这个圣日。 Saudara, maknanya bagi kita hari ini, bukankah kita dulu sama seperti orang Yahudi yang diperbudak di tanah Mesir? Kita diperbudak oleh dosa. 那我们好像以前以色列人，因为我们是被掳，他们是被掳的，好像我们当今时代，我们也是被罪恶所掳掠了。 Tidak ada keinginan kita untuk tahu siapa Tuhan, kehendak Tuhan, karena kita mati secara rohani. 因为我们已经灵命上已经死了，因此我们没有意念知道谁是上帝，上帝是怎么样的。 Kematian yang memperbudak, membelenggu kita sampai harus Tuhan dengan tangan yang teracung, yaitu Yesus itu. 所以罪恶呢已经掳掠了我们，以致我们不能够释放自己，唯有那个已经被钉痕的手能够救我们脱离罪恶。 Saudara bayangkan begini. 所以你要试想想， Mudah mana bagi Tuhan untuk membelah laut, membebaskan bangsa Israel dibandingkan dengan Tuhan mengirimkan satu-satunya anaknya buat kita. 所以你想想哪一个更容易？上帝只要那个割开那个红海，让以色列能够走过干地，或者是他要差遣他的独生子来到世上为我们受苦， Mana lebih mudah? 哪一方面更容易？ Pertama apa kedua? 第一点或是第二点？
gampang bagi Tuhan sekedar dia jentikan tangan aja, maka semuanya jadi apa yang dia mau. 但是对于上帝很容易的，只要他一动手呢，一切他所要的都能够成就。 Tapi untuk mengorbankan satu-satunya anaknya yang sempurna, yang kudus, yang mulia itu, bukankah itu tangan yang kuat dan lengan yang teracung buat kita yang tidak layak? 所以当时上帝却愿意舍下他的独生子，一个完全没有任何罪恶的一个位格，来到我们当中，为我们来死活复活。 Makanya Tuhan katakan, rayakanlah. 所以只有上帝是配得的。 Saudara, bukan hanya tentang penciptaan dan pemeliharaan, 不只是上帝的创造或者上帝的保守和看顾， tapi juga penebusan Allah yang setiap kali kita harus ingat. 而是上帝的救赎，是我们每时每刻都需要记住的。 Saudara perhatikan kata apa yang diulang terus di sana? 所以你要记得一直的重复是哪一个句子呢？ Allah. 就是上帝。 Karena di hari Sabat, hari kita beribadah datang ke hadapan Tuhan, semuanya itu tentang Allah. 所以当时安息日就是我们来敬拜上帝的日子，完全是在乎上帝的， Bukan tentang musiknya, 不是在于音乐， bukan tentang suasananya, 不是在于气氛， bukan tentang bangunannya, 不是在于那个敬拜场所， tapi tentang hati yang tertuju kepada Allah. 而是在于我们的心意面向上帝的心。 Saudara, ada satu hal yang saya tidak catat di dalam renungan ini. 那么有一点我是没有记载在我的那 Saudara, 个 kita 分享当中。 diajak oleh Allah bukan hanya beribadah melihat kebaikan Tuhan dan karyanya dalam hidup kita. 上帝邀请我们来敬拜他，不是只要让我们看到上帝的那个作为，或者是上帝在我们生命中的一些的工作。 Tapi di dalam ibadah itu Tuhan juga mengundang kita, mengajak kita untuk melayani Dia. 而且在敬拜当中，上帝也邀请我们要服侍他， Mengekspresikan rasa kasih kita, rasa syukur kita kepada Tuhan dengan melayani Tuhan. 让我们能够体现出我们爱主的心意和愿意服侍主的心意。 Saudara, hari ibadah, hari Minggu, saya tahu ada waktu untuk keluarga makan sama-sama. 我知道礼拜天虽然是敬拜日子，也是跟家人聚在一起的日子。 Ada waktu untuk melayani anggota keluarga kita. 有的就是在这个时间，我们能够服侍我们家里人。 Ada kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan karena tidak bisa dilakukan di 6 hari, kita lakukan juga di 有 hari 些的计划是我们不能够在6天的时候所能够显出来的，而是能够在礼拜天去做出来的。 Tapi kita juga kadang-kadang menggunakan semua alasan itu untuk tidak melayani Tuhan. 但是我们却用种种的理由不要服侍上帝。 Saudara, apa bedanya gereja dengan bioskop? 那么那个教会跟 Bioskop. 戏院有什么分别？ Kita datang, 我们来到， kita nonton, 我们观看， kita pulang. 我们回家， Saudara, begitu berasanya? 是不是这样呢？我们的感觉 Bedanya dengan bioskop, 跟戏院不一样， bukan kita yang mau datang ke gereja, tapi Tuhan yang undang kita. 不是我们要到教会，而是上帝邀请我们。 Bukan kita menilai bagus ya filmnya, 我们不只是去评价这部戏很好看， tapi kita karena Roh Kudus menggerakkan kita, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untukmu? 而是圣灵感动我们的心。我们问上帝：我能够为你做何事？ Tuhan mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 上帝说：你要记得，并且分别这个安息日，分别为圣。 Ingat, 你要记得， kuduskan itu artinya pisahkan, itu khusus. Karena itu hari Sabat yang Tuhan berkati. 要分别为圣，因为那一天是上帝所赐福的日子。 Saudara, kita semua masih sehat. 我们每一个人都会健康。 Bayangkan kalau kita tidak bisa lagi pergi ke gereja. 你想想，如果我们已经没有能力到教会， Kita rindu sekali. 我们很渴望， Kita hanya bisa lagi bertemu dengan Tuhan nanti. 我们只能够在以后日子见上帝。 Kadang kita tidak bisa duga masih ada kesempatan atau tidak. 因为我们完全不能够想到我们是否还有机会。 Itu tidak mungkin terjadi sama saya, Pak. 这个不可能发生在我身上， Siapa yang tahu? 谁知道呢？ Saudara, ibadah membuat kita kembali ke jalurnya Tuhan. 那么敬拜呢，使我们重新的回到上帝的那个道路当中。 Kita yang sudah dibombardir dengan segala nilai-nilai dunia butuh
untuk kembali kepada standar baku yang paling penting, yaitu firman Tuhan yang setiap hari Minggu dalam ibadah kita dengarkan. 所以呢，我们不要被6天的工作一直的压抑着我们，一直的攻击着我们，而且在第7日我们要歇下来，只有到上帝的面前来寻求他的面，来寻求上帝的话语。 Kalau mobil rusak baru ke bengkel. 如果汽车呢坏了才去那个修车厂， Kalau kita 而我们呢， sepanjang 6 hari pasti ada yang rusak. 我们的6天之久肯定有东西是坏了， Cuma kita nggak sadar aja. 只是我们没有意识到， Makanya kita perlu ke bengkel tanda kutip, 所以我们必须要到修车厂 beribadah kepada Tuhan. 敬拜上帝。 Saudara, hari Sabat, hari ibadah adalah hari Allah memberkati hari itu. 所以安息日礼拜天是上帝所赐福的日子， Kita nikmati berkatnya, 我们要享受上帝的祝福， tapi jangan lupakan sumbernya. 但是千万不要忘记源头。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih Tuhan ciptakan 7 hari. 主啊，感谢你创造了7日， Satu hari Tuhan khususkan untuk membuat kami ada di dalam kelimpahan. 只有1日是你分别为圣，好让我们能够过着满意的生活。 Kepada Allah Sang Pemberi Berkat. 对于那个赐福的源头， Tuhan, Kau tahu kami tidak mudah untuk mengingatnya. 主啊，你知道我们很难的去记住， Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali. 但是今天你再次提醒我们， Ibadah itu untuk mengembalikan kami kepada Tuhan. 敬拜呢是让我们能够回归于你。 Tuhan tolong supaya kami mendisiplin diri dan berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan. 主啊，求你帮助我们，让我们能够守纪律，并且能够决志的来到你面前敬拜你。 Terima kasih Bapak. 主啊，感谢你 Di，dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们感谢和祷告。 Amin. 阿门。